pengenalan dulu. Before this, when we talk about ecosystem, masa kita cakap pasal ekosistem, kita cakap pasal abiotic and biotic components, faktor abiosis dengan faktor biosis. So dalam population ecology, these factors affects population distribution, tapi sedikit berbeza untuk plants and animals. So for plants, sekejap ya. Untuk for plants, we can see that the abiotic components are temperature, water, light, pH of soil and mineral salt content. Kenapa? Sebab kita tengok dekat sini, three of the factors, 3 faktor tu adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan transpirasi dan fotosintesis. And then pH dengan mineral salt content tu adalah berkaitan juga dengan livelihood plants dari segi pengangkutan air. So secara tak langsung mempengaruhi proses fotosintesis jugalah, sebab mineral salt content in the soil mempengaruhi kadar peresapan air secara osmosis ke dalam plants, and then obviously lah kalau mineral yang mencukupi membolehkan plants membesar dengan lebih baik. pH of soil mempengaruhi dari segi ada sesetengah tumbuhan dihidup sangat baik dalam keadaan acidic, tapi most of the time tumbuhan dihidup dalam keadaan neutral, dan keadaan yang berasid menyebabkan mineral dalam tanah tersebut leaching. Dia akan keadaan berasid, the H+ of the soil will react with the minerals inside the soil, menyebabkan minerals tu tak dapat masuk ke dalam plants, dan plants mengalami masalah pertumbuhan, kekurangan makronutrien atau micronutrien yang kita bincang dululah, yang ada purple red spots lah, daun tukar jadi warna merah, warna biru, jadi kekuningan, klorosis dan sebagainya lah. So what do you think the 4 abiotic factors that affect population distribution for animals? Apakah 4 faktor abiotik yang mempengaruhi taburan populasi untuk haiwan? Okay, let's see here. Okay, saya setuju. Suhu, yes. Okay, untuk suhu, suhu lagi. Okay, availability of water, yes. Kan ada air atau tidak. Breeding site, yes. Adakah habitat atau kawasan tu selamat untuk dia membiak, untuk membesarkan anak-anak, untuk bertelur dan sebagainya. And lastly, the abundance of food supply. Wujud atau tidak food supply tu, adakah dalam kuantiti yang banyak atau sedikit. So, kalau kita lihat kat situ, untuk animals dia ada 4 faktor sajalah, sebab animals dia boleh migrate. So faktor-faktor seperti pH of soil, mineral salt content tu tidak memberi kesan kepada dia, sebab dia boleh dia tidak bergantung kepada pH of soil dengan mineral salt content lah, berbanding dengan tumbuh-tumbuhan. Okay, itu sekadar pengenalan. Okay, now let's take a look at how the factors affect plants. Macam mana faktor-faktor abiosis ini mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Okey, sebagai contoh dekat sini, okey, fotosintesis ni saya biar kat sini saja sebab nanti kita ada soalan pasal fotosintesis. So, faktor cahaya sangat bermainkan peranan untuk tumbuh-tumbuhan dalam konteks fotosintesis. Kadar fotosintesis naik atau turun berdasarkan keamatan cahaya. Macam mana pula dengan air? Apakah proses-proses yang digunakan oleh plant, yang dijalankan oleh plants yang memerlukan air? What are the processes that requires water in plants? Okay, cuba tengok kat situ. Cuba recall balik proses apa yang perlukan air. Untuk cahaya, kita tahulah secara umumnya sebab pokok memerlukan cahaya untuk fotosintesis.
Jadi kawasan yang mempunyai keamatan cahaya yang tinggi, yang mempunyai cahaya yang konsisten, kawasan tersebut mempunyai bilangan pokok yang banyak sebab apa boleh buat fotosintesis. Tapi kalau untuk air pula, air pokok hanya boleh tumbuh kalau kawasan tu ada air. So availability of water tu adalah faktor yang membolehkan pokok tumbuh di suatu tempat. Tapi soalan saya dekat sini ialah apakah proses yang memerlukan air dalam tumbuh-tumbuhan. Apakah contoh dia? Air digunakan untuk apa dalam tumbuh-tumbuhan? Proses apa? Okay, good. Fotosintesis, yes. Sebab air adalah salah satu raw materials atau substrate untuk fotosintesis. Yes, untuk transport. Sebab selain daripada untuk fotosintesis, apa saja mineral yang masuk atau terlarut dalam air juga diangkut oleh water kan untuk pengangkutan. Okay, lastly is for support. So kita dah belajar sebelum ini bila kita belajar dalam osmosis, sel-sel tumbuhan hendaklah dalam keadaan terjik, especially for herbaceous plants kan. Bila ada banyak air diffuse masuk ke dalam plant cell menjadi terjik dan keadaan terjik inilah memberikan sokongan kepada tumbuh-tumbuhan especially pokok herba. Dan lastly ialah uh, untuk pH of soil. pH of soil ni mempengaruhi nutrient absorption sebab keadaan yang terlalu acidic dan terlalu alkaline mengganggu penyerapan nutrien sebab dia ada istilah yang kita selalu gunakan dalam bila kita cakap bahasa ekologi iaitu the leaching of minerals. Minerals ni akan react dengan H plus atau OH minus kalau dalam keadaan alkaline menyebabkan minerals tu sudah tidak lagi terlarut dalam air tanah, dalam soil water. So bila soil water masuk atau diffuse into the plant root cells, it does not carry dissolved materials as well. Sebab dah dissolved materials tu dah dalam bentuk lain yang tidak terlarut dalam air. Okay, now let's take a look at one question here. The graph below shows the growth seen in a plant exposed to varying light levels. Okay, graph menunjukkan pertumbuhan pada pokok apabila didedahkan kepada keamatan cahaya yang berbeza. Explain the result seen in the graph. Terangkan keputusan yang diperhatikan dalam graph. Bila kita nampak graph dan kita diminta untuk explain graph, kita nyatakan dulu apa pattern yang kita nampak dan kita explain kenapa pattern tu macam tu. Mari kita cuba.
Okay, let's see over here. Kita memang kita sorry, satu permulaan yang sangat baik. Bila keamatan cahaya meningkat, ketinggian tumbuhan atau ketinggian pokok meningkat. Bagus. Okey ya. Uh, you are on the right track there, Ilhan. Bila Ilhan kata merupakan salah satu faktor dalam fotosintesis kan. So, explain further on that. Okay, Ilhan tadi pada ayat kedua kamu dah sebut cahaya tu adalah salah satu faktor dalam fotosintesis. So, um, explain further, terangkan dengan lebih jelas lagi, tambah lagi pasal macam mana cahaya ni faktor dalam fotosintesis. Macam mana cahaya ni bekerja. Dan soalan dia tanya pasal growth kan. Dia cakap pasal growth. So apa kaitan dia dengan growth? Dalam soalan dia cakap pasal growth, tapi dekat gambar, dekat graf dia tunjuk height atau ketinggian. Cuba kaitkan dengan pertumbuhan pula. Okay. Nombor satu, kamu dah cakap pattern dia apa. Nombor dua, apa yang keamatan cahaya buat terhadap fotosintesis. Semua most of you, some of you have already said cahaya merupakan faktor penting dalam proses fotosintesis. How does it work? Dia bergerak macam mana? Okay, how does it work? Okay, how does it work? Sekejap, sementara tu saya buat satu salinan PDF untuk Iril. Okey, so semakin bertambah cahaya, semakin bertambah ketinggian pokok. Okey, poin satu dah dapat. Poin dua, bagaimana kita nak kaitkan dengan fotosintesis selain kita spesifik lagi, light is needed for photosynthesis. Okey, light is needed for photosynthesis. Okey, so mungkin terus jelaskan dia punya relationship kat situ. Semakin tinggi keamatan cahaya, something kepada fotosintesis. Kan? Light is needed for photosynthesis. Cahaya diperlukan dalam fotosintesis tu betul, tak ada masalah. Tetapi why not kita spesifikkan lagi. Bila keamatan cahaya tu bertambah, fotosintesis tu jadi apa? Okay. Kemudian bila fotosintesis tu jadi apa? Apa yang terhasil dengan lebih banyak menyebabkan apa kaitan dia dengan pertumbuhan pula? Kan? Sebab graf dia tak cakap pertumbuhan. Kita boleh relate dengan pertumbuhan. Okay. Okay. Statement tumbuhan menyerap cahaya matahari untuk mendapatkan makanannya tu kena tweak sikit. Tumbuhan menyerap cahaya matahari untuk sintesis makanannya. Tapi of course lah kita kena penggunaan term makanan tu tak berapa cantik. Kita tulis tumbuhan menyerap cahaya matahari untuk sintesis glukosa. Okay, so most of you are on the right track there. Okay, kena betulkan sikit ya. Tumbuhan menyerap cahaya matahari untuk sintesis glukosa. Tak boleh kata mendapatkan makanannya sebab macam cahaya matahari tu macam food panda pula kan, hantar makanan kan, which is not true lah. Sebab cahaya matahari tu drives the process, memberi tenaga kepada proses. Okay, so anak-anak kita kena spesifikkan lagi kita punya jawapan. Okay. Yes, the rate of photosynthesis increases. That is a good idea. Adam, thank you. Okay. Yes. You are on the right track tu Haris. Tumbuhan menyerap cahaya matahari untuk sintesis glukosa. Good. Okay. Okay. So, point number one,
point number one kita sebut tadi, the height of plant increases when light intensity increases. Point number one. Point number two, the more light intensity, the higher the rate of photosynthesis. Point number two. Okay, kita terus direct to the point apa yang photosynthesis buat masa cahaya matahari kan. Okay, the higher the light intensity, the higher the rate of photosynthesis. Point number three, kita boleh kata the more glucose produced by photosynthesis kan. Lebih banyak glukosa disintesiskan oleh photosynthesis. Point number three. Point number four, therefore more energy to produce new cell, to conduct cell division kan. More energy, more building blocks for cell division. Point number five, the growth rate of plants increases. Okay, ini adalah antara apa poin-poin yang kita boleh sebut lah. Okay, point number one, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi ketinggian tumbuhan. Ini jawapan yang saya bagi ni adalah summary daripada yang saya baca daripada jawapan-jawapan kamu ya, combine. Okay, nombor satu, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi ketinggian tumbuhan. Point nombor dua, semakin tinggi semakin sorry. Keamatan cahaya yang tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Point number two. Point number three, lebih banyak glukosa dapat disintesiskan. Point number four, lebih banyak tenaga dan bahan untuk menjalankan proses pembahagian sel. Point nombor lima, kadar pertumbuhan meningkat. Okay, so initially macam daripada apa yang Ilhan tulis, apa yang Adam tulis, apa yang Holish dah start tulis ni, initially most of you memang start dengan kata start dengan menyatakan hubungan. So kita punya explanation tu pun macam kena cakap menggunakan perkataan lebih banyak, meningkat, more, benda-benda macam tu kita kena letak. Sebab apa? Sebab masa kita jawab point one tadi, kita kata light intensity increase, height increase. So kita punya explanation pun kena kata dalam pattern yang sama. Lebih banyak apa, more apa, increase apa. Okay, untuk menunjukkan pattern tu. Kalau kita simply kata cahaya diperlukan untuk fotosintesis, dia explanation tu macam tidak konsisten dengan tone daripada point one tadi. Point one tadi kita kata semakin meningkat. So point 2 pun kita kena cakap lah fotosintesis meningkat. Point 3 kita cakap lah glukosa makin banyak. Point 4 kita cakap lah lebih banyak pembahagian sel. Point 5 kita cakap lah lebih banyak kadar pertumbuhan. So kita punya tone tu konsisten je dari awal sampai habis. Okay, that is how we answer pattern questions ya. Pattern. Pattern daripada graf. Okay. So kita ada, sekejap ya. Okay, jawapan Holish ni boleh. Jawapan Tashmizan ni pun boleh. Alright. Sekejap ya, saya screenshot dulu. Okay, the next one berkaitan juga dengan soal graf yang sama. Cuba tengok. Soalan dia ialah, sorry, not this one. Sekejap ya. Ni tadi sorry, sekejap ya. Terangkan keputusan. Okay, sorry, tak payah. Okay, let's go to this one. Okay, sebab soalan dia similar. Okay, let's go to this one. The next one ialah temperature atau kesan suhu. So, cuba kamu senaraikan di sini, apakah proses biokimia yang akan terganggu bila suhu tinggi? Can you list out what are the biochemical processes in plants that are disrupted by high temperature?
Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua pasal salt content in the soil. Macam mana salt content in the soil affect plants? Proses apa yang terganggu specifically dan cuba explain macam mana proses tu boleh terganggu. Okay. Ya, macam mana proses tu boleh terganggu. List dulu. Okay, senaraikan dulu. Okay, so uh, bila suhu terlalu tinggi, saya setuju dengan idea kamu. Pertama sekali ialah aktiviti enzim berkurang, kan? Sebab we can see that when there is an increase in temperature, enzyme will start to denature. So apa saja yang um, metabolisme yang berkaitan dengan fotosintesis juga akan terganggulah, seperti fotosintesis pun berkurangan, kan? Apa saja yang memerlukan enzim berkurangan. Okey, kemudian kalau proses biokimia yang terganggu lagi ialah proses pertumbuhan, sebab tadi uh, apa bila suhu terlalu tinggi, macam kamu sebutlah, kadar sejatan air meningkat, jadi menyebabkan juga boleh menyebabkan pertumbuhan pokok terbantu. Okay, sebab water cannot be used fully for photosynthesis, kan? Tak sempat, baru nak guna air dah keluar melalui transpiration. Okay, sekejap saya buat macam ni lah. Okay, transpiration terganggu, fotosintesis pun terganggu, plant growth pun terganggu. Okay, boleh teruskan dengan macam mana high salt content, kandungan garam yang tinggi dalam tanah mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Okay, how does high salt content in soil affect plants? So, macam tadi ada 3 submission kata rate of transpiration, rate of photosynthesis and plant growth. Merencatkan pertumbuhan-tumbuhan pun betul, good. Okay. Enzim ternyah asli, yes. Menurunkan kadar fotosintesis, yes. Okay. Dah dapat dah idea kat situ. Sekejap ya. Okay, let me see one sample answer. English version, belum habis lagi. It's okay. Okay, this is one sample answer. Apakah proses biokimia yang terganggu bila suhu tinggi? Selain daripada mengurangkan aktiviti, kenapa mengurangkan aktiviti enzim? Sebab enzim sudah ternyah asli atau enzim has denatured. Okay, and then macam mana pula kalau dekat tanah tu mempunyai kepekatan garam yang sangat tinggi? Jadi apakah kesannya terhadap tumbuh-tumbuhan? Okey, idea daripada Hollish ialah bila high salt content, soil become hypertonic. Okay, soil become hypertonic. Kalau kita cakap dari segi water potential, high salt content in soil causing the soil water to become hypertonic. Soil solution become hypertonic. Satu. Nombor dua, ada low water potential. Satu lagi istilah yang kita guna ialah low water potential. Okay, point number one, kandungan garam yang tinggi menyebabkan larutan tanah hypertonik. Keupayaan air yang rendah. Kita guna dua istilah tu. Okay. Point number 2 daripada idea Hollish ini menyebabkan causing water to diffuse
out from the root plant. Okay, menyebabkan air meresap keluar daripada akar. So idea daripada Ilhan tadi mula-mula kamu nak cakap pasal ni kan, apa, kekurangan air secara osmosis kan. Boleh. Lepas tu kamu boleh letak balik ayat kamu tu, iaitu yang pasal osmosis tu. Okey. So kesan dia ialah tumbuh-tumbuhan kurang dapat air. Very good. Okey, kurang air dapat masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, kuranglah dia punya kuranglah proses-proses macam fotosintesis, pengangkutan garam mineral, semua kuranglah. So dia punya growth will become stunted. Okey. So antara poin-poin yang kita boleh cerita macam mana kandungan garam tinggi mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey ya. So, bila kandungan garam tinggi dalam tanah, ini akan menyebabkan larutan tanah menjadi hypertonik dan mempunyai keupayaan air yang rendah. Point number one. Point number two, kesannya air akan meresap keluar daripada akar masuk ke dalam tanah. Secara osmosis. Yes, secara osmosis. Poin nombor 3, kita boleh cakaplah tumbuh-tumbuhan, kesan dia ialah tumbuh-tumbuhan kurang dapat air, banyak proses seperti yang kita sebut tadi, proses pengangkutan air, proses transpirasi, proses fotosintesis, semua proses ni terjejas sebab proses-proses ini memerlukan air sebagai bahan utama. Okey ya. So, jawapan Emil ni juga adalah jawapan yang baik. Okey, jawapan Emil pun jawapan yang baik. Boleh tambah lagi satu frasa kat situ ya Emil, keupayaan air. Tambah sikit kat situ, keupayaan air dalam tanah rendah. Okey, tambah sikit, dan air menyerap keluar dari akar ke tanah secara osmosis. So kita tambah istilah-istilah yang kita kena tambah kat situ ialah apa tadi? Keupayaan air secara osmosis. Okey. Emil dia style dia lain sikit. Emil dia start dengan dia sabitkan dulu kesan dia ialah tumbuhan kurang dapat air. Bagus. Betul juga tu. So Emil boleh tambah kat situ, tanah bersifat hypertonik dan kurang keupayaan air, low water potential. Keupayaan air yang rendah pun boleh menyebabkan air keluar dari dari akar ke tanah secara osmosis. Ya, saya tulis ya. Oh, tak boleh copy. Okay, very good Emil. Good job. Alright. So saya screenshot satu lah. Ya. So nampak ya, benda-benda yang kita belajar dari form 4 tu kita kena recycle balik, kita kena cerita balik kat sini. Kita belajar pasal osmosis last year. Sekarang kita belajar dalam konteks abiosis ni, faktor abiosis ni, macam mana kita nak apply kesan terhadap tumbuhan.
Okey, kemudian hmm, okey ya. Dan kalau kamu perasan kat situ pada slide ini ada juga dinyatakan mengenai mineral salt content, faktor abiosis mineral salt content. So untuk mineral salt content kita dah belajar dulu pelbagai jenis minerals adalah makronutrien atau mikronutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan tak cukup minerals ini, itu yang jadi simptom-simptom seperti klorosis, daun bertukar warna atau bahagian batang tidak kuat, bahagian petiol tidak kuat dan macam-macam lagi lah, sebab minerals ni digunakan untuk penghasilan protein, enzim, vitamin dan sebagainya. Okey, jom kita cuba menggunakan pengetahuan ini dalam menerangkan taburan tumbuhan dalam sesuatu habitat. Mari kita tengok. So, ada seorang pelajar, dalam konteks soalan ni, ada seorang pelajar, dia nak kaji kesan suhu terhadap taburan tumbuh-tumbuhan. So, student ni dia buat satu transect, maknanya dia pilih satu area. Transect tu basically dia pilih satu area dalam satu keluasan yang sama, maknanya macam katalah dia ambil area lebar 500 meter kali 500 meter kali 100 meter. So pada setiap ketinggian tu dia ambil area 500 meter kali 100 meter untuk cari untuk kira dan merekod kekayaan tumbuhan, species richness, iaitu the number of different plants or species at 200 meter intervals. Setiap 200 meter dia ukur, setiap 200 meter dia rekod, setiap 200 meter dia rekod. Kemudian dia inilah data yang kita dapat. So pada ketinggian 400 meter suhu dia 17.3, pada kuadrat 1, 2 dengan 3 itulah bilangan spesies yang dia jumpa, bilangan spesies pokok yang dia jumpa dan dia buat purata. Pada ketinggian 600 meter, suhu dia ialah 15.9, kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, kuadrat 1 dia jumpa 6 spesies pokok yang berbeza, kuadrat 2 dia jumpa 5 spesies pokok yang berbeza, sama juga yang kuadrat 3, lepas tu dia kira average. So, soalan dia ialah, what does the result table show happen to the temperature along the mountain transect? Apakah yang ditunjukkan jadual keputusan mengenai suhu sepanjang transect gunung tu? Bila kita bergerak dari 400 meter dari sea level sampai ke 1200 meter above sea level, apa pattern yang kita nampak mengenai temperature? Itulah basically maksud soalan ni. Okay, good. Bila sea level increases, kita nampak pattern suhu dia macam mana? Boleh nyatakan kat situ. Oh, okay. Dan saya appreciate yang kamu juga relate dengan bilangan tumbuhan atau kekayaan tumbuhan, ya, kekayaan spesies, kekayaan tumbuhan lah. Sebab kita cakap pasal species richness. Species richness ni kita belajar masa biodiversity hari tu, tak silap istilah dia, ya. So species richness ni basically dalam satu kuadrat tu berapa spesies yang berbeza yang kita boleh jumpa kat situ. So bukan simply bilangan pokok tau. Dia mungkin ada 10 pokok kat situ tapi semua spesies yang sama. So it does not have species richness lah. Tapi dia kalau ada satu kuadrat tu ada 5 je pokok tapi ada 4 spesies yang berbeza. So dekat kuadrat tu walaupun pokok dia ada 5 tapi in terms of species richness dia lagi rich lah sebab dia lebih variety. Okay. So I agree with your observation when you say as the height above sea level increases, apabila ketinggian daripada aras laut meningkat, suhu berkurangan. Good. Point number one. Point number two, description seterusnya ialah saya nampak
Some of you also get the idea. Less plant species found at the higher level above the sea. Apabila kita naik pada ketinggian aras laut, kita dapati kekayaan spesies pun berkurang. Bagus. Okay? Yes, semakin tinggi, semakin sejuk udara persekitaran. Yes, I agree with you. Spesies tumbuhan banyak di bahagian bawah tapi kurang dekat bahagian atas, bahagian yang tinggi. Bagus. Betul. That is a good idea. Alright. Um, teruskan. Oh, ini pun satu idea yang baik. Kebanyakan tumbuhan hidup di kawasan yang kurang sejuk. Bagus. Okey ya, bagus. Teruskan. Okey, ada satu ayat kat sini. Okey. Ayat ni sedikit bahaya. Semakin kurang kepadatan populasi dalam satu kuadrat, suhu juga berkurang. Dia terbalik. Semakin kurang suhu, semakin kurang kepadatan populasi. Suhu tu yang apa? Yang menyebabkan kepadatan populasi tu kurang. Bukannya populasi tu mengubah suhu. Suhu tu mengubah kepadatan populasi. Tuan betulkan ya? Betulkan relationship. Okey. Antara suhu dan populasi. Alright. Okey. Okay, stars. Okay. Yes, Azim punya you are on the right track. Very good, Azim. Okay. Yes, okay. So ada 3 elemen kita sebut kat situ kan. Semakin tinggi, semakin kurang suhu, bilangan tumbuhan pun makin sedikit. Okay, good. Apakah yang dimaksudkan dengan transect gunung? Ini maksud transect gunung ya. Saya nak tunjuk gambar ni tadi. Ni lebih kurang lah, tapi obviously yang murid tu buat jarak antara setiap level tu makin tak sejauh inilah sebab dia ambil every 200 meter saja kan. So bila kita cakap transect, inilah transect. Semalam yang kita bincang pasal paya bakau tu pun sama ya. Yang kita nampak ada yang kita bincang pasal coastal zone, middle zone, further inland punya zone tu sama. Itu yang gambar yang tunjukkan tu ialah transect juga. Okay. Okay, ni tak payah. Ni basically sama macam tadi. Okay. So, bila kita nak buat bila kita nak tengok apa tadi? Bila kita nak tengok taburan populasi, kita akan lihat apakah pattern yang dia ada. So dalam gambar ni kita tengok populasi tu ada 3 corak yang berbeza. Bolehkah kamu nyatakan apakah ciri-ciri untuk setiap corak ini dan apakah penyebab yang menyebabkan populasi tu berterabur macam tu? Okay, dari segi dia punya sumber ke, dari segi dia punya habitat ke, macam mana?
Okay, let's see here. Oh, okay, ada yang bagi nama ya, bagus. Okay, so the first one is clumped. Okay, atau berkelompok. The second one is random. Yes, I can see there. The final one yang warna purple tu ialah uniform atau sekata. Okay, teruskan. Okay, teruskan. Oh, okay. Untuk yang baris ciri tu atau feature tu, um, mungkin boleh nyatakan dekat situ in terms of interaction ke, dekat mana yang ada menunjukkan apa more interactions between individuals, dekat mana yang show little interaction between individuals kan. Okay. So kalau berkelompok tu okay, membentuk kumpulan yang berpisah. Yes, I agree with you. Okay, apa? Separated group. Okay. Berkelompok. Comel je, berkelompok. Berkelompok. Okay. Comel juga tu, berkelompok ya. Okay. It's okay. I understand. Okay ya. So, okay, yang Naim dia tulis dalam tu ya, dalam color tu. Okay, okay, tak apa, bagus. I can see sebab font dia besar kan. Alright. Here's another one. Okay, so um, the first one is berkelompok atau clumped. So clumped organism form separated groups, good, membentuk kumpulan yang terpisah. So kumpulan-kumpulan ni terpisah disebabkan oleh uneven distribution atau taburan sumber yang tidak sekata dalam sebuah kawasan. So dia berkelompok berdasarkan sumber atau resources tu berada dekat mana lah. So itu untuk clump. The second one, the red one is random. Okay, taburan yang bebas, corak dia bebas. Okay, dia bila corak dia bebas, pattern yang macam ni menunjukkan setiap menunjukkan spesies yang ada dalam taburan tersebut kurang berinteraksi antara individuals. Dia bergerak secara rawak dalam suatu habitat disebabkan oleh dia punya resource tu abundant. Semua tempat pun ada. Sebab tu dia boleh bergerak secara rawak dan kurang competition between individuals of same species or different species. Last kali kalau kita tengok uniform atau sekata, okey, kita dapati dekat situ organism berterabur di seluruh kawasan yang diduduki. So kita nampak almost every place in that habitat kita jumpa spesies tersebut. So dalam spesies kenapa boleh berterabur macam ni? Sebab ada sumber tu adalah dalam keadaan yang terhad. So they have to scatter around untuk mencari sumber sebanyak yang mungkin. Sebab itu dia punya distribution adalah sekata. Okay, so ini in terms of distribution of population. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak ukur distribution population ni. Okay, kita tahu pattern dia, tapi macam mana kita nak dapatkan data untuk tahu pattern dia macam ni. So inilah
teknik-teknik yang digunakan untuk membuat anggaran saiz populasi dalam saiz populasi organisma. So ada dua benda atau dua perkara yang kita akan tengok. Pertama sekali ialah kita tengok population size, yang kedua ialah kita nak tengok population density. Population size kita gunakan teknik persampelan rawa atau random sampling technique. Kenapa kita kena buat random sampling? Sebab katalah kamu nak tahu berapakah saiz populasi harimau. Kita tak boleh masuk hutan atau naik helikopter dan kira satu persatu. We don't have the sources, we don't have the time to cover the whole area. Walaupun kita nak kira populasi haiwan dekat padang savana yang lapang tu kan, kita naik helikopter, kita pakai drone pun ambil masa untuk mendapatkan bilangan tepat berapakah singa, gajah ke dan sebagainya lah. Apatah lagi kalau kita nak kira saiz populasi tumbuhan yang bilangan dia terlalu banyak macam lumut, rumput, lichen dan sebagainya. Sebab itulah kita kena gunakan random sampling teknik. Kita ambil sampel secara rawak dalam sesuatu habitat. Kemudian kita gunakan rumus untuk buat estimation, untuk membuat anggaran terbaik yang paling dekat yang menunjukkan okey population dia lebih kurang, estimate dia dalam habitat ni ada banyak mana. So ada dua teknik iaitu quadrat sampling teknik dan capture, mark, release, recapture teknik. Quadrat sampling teknik ni adalah untuk organisma yang duduk setempat. Capture, mark, release, recapture teknik ni untuk organisma yang bergerak. Okey, so kita tengok kaedah yang pertama dulu. Quadrat sampling teknik. So kenapa quadrat sampling? Sebab kita guna satu alat yang kita panggil sebagai petak kuadrat. Petak kuadrat ni can be as big as dia boleh jadi satu kuadrat yang besar macam yang kita tengok kat sekolah tu. Dan kalau nanti kamu kat sekolah, nanti kamu kena buat eksperimen ni rasanya. Kuadrat ni sebesar 1 meter kali 1 meter. Misalnya frame dia diperbuat daripada plastik atau besi atau kayu, dan garis-garis tu biasanya kita guna tali lah untuk buat petak-petak kecil dalam kuadrat tu. Kita juga boleh hasilkan kuadrat sekecil-kecil besar satu buku latihan kecil yang kita guna kat sekolah tu. Sebab kalau kita nak kira kuadrat, kita nak buat kuadrat untuk ukur kulat roti misalnya, kita bela kulat atas roti, takkanlah kita nak guna kuadrat yang saiz dia 1 meter kali 1 meter. Saiz roti pun lebih kecil daripada petak-petak kecil dalam kuadrat tu. So what we do is kita convert. Instead of kita buat kuadrat 1 meter kali 1 meter, mungkin kita buat kuadrat 10 cm kali 10 cm. So sama, dan juga kalau macam kamu adalah microbiologist, kamu nak kira population size untuk bakteria yang hidup pada kamu punya petri dish. So kalau nak ukur petri dish, tak bolehlah guna kuadrat yang besar-besar. Kita gunakan kuadrat yang kecil. So untuk kuadrat sampling teknik ada 3 pengiraan yang kita akan menggunakan, iaitu seperti frequency, density dan coverage percentage atau jumlah luas litupan atau peratus litupan. So apa yang saya maksudkan kuadrat tu boleh berbeza-beza saiz, kita tengok dekat gambar ni. So kalau kamu tengok kat sini, kuadrat yang saya tunjuk dalam slide tadi tu ialah kuadrat 1 meter kali 1 meter. Tapi kalau macam kita nak ukur kuadrat di atas roti misalnya, okay ya. So kejap ya, saya tunjuk. Okay, so kamu nampak dekat situ ada satu kuadrat, satu transparent grid saya letakkan di atas roti. So kita punya saiz dia boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 8 cm misalnya. Kita letak atas roti dan kita boleh kira percentage coverage for
bread mold misalnya. Ini pula contoh kuadrat yang digunakan, yang sebelah kanan ni kuadrat yang digunakan untuk kira populasi lichen atau kulat yang berada di batang pokok. So kita tak bolehlah guna kuadrat yang rigid, yang guna batang kayu untuk buat frame tu, sebab bentuk dia very fixed. So ini adalah flexible kuadrat, kita boleh letak atas permukaan batang pokok dan kuadrat tu boleh melengkung ikut bentuk batang pokok dan kita kira lah. Okay, kita kira lah percentage coverage dekat situ. So cara kita kira percentage coverage, sekejap ya. Saya rasa dalam sains lower form pun kita ada belajar benda ni. Sekejap ya. So cara kita kira percentage coverage yang kita pernah buat masa kita lower form dulu, iaitu yang kita kira petak yang dilitupi 50% or more by the sample that we are looking at. So for example, katalah dekat petak ni, terlalu besar. Okay, for example, ada petak ni kita kira 1, 2. Petak yang dekat sini kita tak kira lah. Petak-petak lain kita tak kira sebab it does not cover more than 50% of the square. So kita kira lah dua petak ni berapakah the area covered by the bread mold, dan kita rekodkan dan kita kira dalam masukkan dalam rumus percentage coverage. Okey, sekarang ni saya bagi satu contoh soalan yang menggunakan pengetahuan mengenai kuadrat sampling. For example dekat sini, data berikut diperoleh daripada aktiviti persampalan kuadrat di padang sekolah menggunakan kuadrat 1 meter kali 1 meter macam dalam gambar first tadi ya. So can you calculate frequency and density? Okay, species frequency and species density. So ada dua jawapan kat sini ya. Frekuensi dia berapa? Okey, kejap. Saya tukarkan ini sebagai student pace. Sekarang kita dekat slide 13. Kamu boleh patah balik ke slide 12 untuk check balik rumus dia apa ya. Okey. Yang kita kira tu dekat slide 13. Sekejap. Sorry Iril, saya baru nak bagi Iril salinan PDF. Kejap ya. Banyak kali saya klik nak download tapi dia tak jadi-jadi. Sekarang baru jadi. Okay, alright. So boleh tengok balik dekat slide 12 rumus dia apa dan boleh kembali ke slide 13 untuk kira. So sebelum kamu approach soalan ni, sebelum kamu kira apa-apa, kamu kena kira total dia dulu kan, baru kamu boleh bergerak. Yes. Yang dalam frekuensi dia formula frekuensi, apa maksud total number of quadrats used? Total number of quadrats used. Berapa kali kita letak kuadrat. So semua kuadrat ada berapa? 10 lah. Total number of quadrat. 10. Sekejap ya, kita tengok gambar sebelum ni. Total number of quadrats used. So semua kuadrat yang kita guna ialah 10. Tapi tidak semua 10-10 tu ada spesies, ada dandelion dalam tu kan. So nombor dekat atas dengan bawah lain. Dekat bawah ialah 10. Dekat atas tu cuba tengok kuadrat mana je yang ada spesies tu. Sebab ada yang number of dandelion tu kosong, kita tak kira lah. Adakah saya menjawab soalan? Ada. Alright, thank you.
Okay. Saya tak show responses. Patutnya tak nampak. Okay. Frequency. Oh, okay. So, untuk frekuensi kena tukar jadi percentage kan? Yes. And then density kita boleh apa nama dia? Kita boleh round up to the nearest whole number. Ada berapa individu dalam satu kuadrat. Okay, density dia ialah kita boleh round up round. Kita bundarkan lah ya. Okay. Okay, good. Azim dah siap. Okay, good, betul. Tajmizan pun betul, bagus. Okay. Okay, Alif Zuhairi dah kira frekuensi, bagus. Okay, Haris frekuensi betul. Emil, good. Both answers are correct. Ilhan, good. Okay, betul. Alif Zuhairi frekuensi, jawapannya betul, bagus. Okay, tinggal nak kira density saja kan. Okay, untuk mereka yang dah siap, macam apa Azim, Emil, Tajmizan dah siap kan? Terus pergi slide 13. Slide 13 pula. Terus pergi slide 16. Okay, terus pergi slide 16. Lengkapkan slide 16 dulu. Sementara kita tunggu ya. Slide 16 tu yang pasal capture, mark, release, recapture. Okay. Good. So anak-anak, if you can see here, untuk mengira kepadatan, kamu kena tahu dulu total number of individuals kan. So kena tahu dulu lah total dia ialah 21. Bila tahu total dia 21, bolehlah kira kepadatan dia berapa. Sebab tu lah boleh dapat 2.1 kan. Sebab 21 sebab 21 divided by 10. Sebab area of quadrat tu ialah 1 meter. So 10 kali 1 meter kan. Sebab itulah boleh dapat 2.1. Tapi kalau nak bundarkan kepada 2 pun tak ada masalah. Alright, mari kita pergi ke slide yang ke berapa ni? 16. So teknik yang kedua ialah teknik capture, mark, release, recapture teknik. So can you complete this part? Okay.
Let's see here. Capture, Mak release recapture punya notes. Okay. So, step number 1, I agree with you. Step number 1, haiwan yang nak dikaji ditangkap secara rawak di dalam kawasan kajian. Animals under study are randomly captured in an area of study. And then step number 2 telah diberikan dekat situ. Semua yang kita tangkap pada masa kali pertama tangkap tu, kita rekod bilangan dia berapa dan kita tanda setiap individu tersebut menggunakan penanda yang sesuai lah, seperti pewarna kuku, cat atau dakwat Indian ink atau dakwat India. So Indian ink ni lebih kurang substance dia lebih kurang macam kalau kita pergi mengundi tu, kita ada kena celup ada satu liquid ni untuk menunjukkan yang kita dah mengundi. Itu lebih kurang samalah dengan Indian ink. Dia sangat susah untuk discolored. Ambil masa 1 hingga 2 hari lah. Tapi assumption penggunaan bahan untuk tanda ni ialah bahan tersebut mestilah tidak mengganggu haiwan tersebut, tak menjadikan dia lagi visible untuk dia punya predator dia dapat kena pasti dia. Janganlah pula buat glow in the dark punya tanda kan, nanti waktu malam pun dia punya predator boleh nampak ataupun menyebabkan rupa dia, bau dia ganjil berbanding individu lain dalam populasi dia. So dia tak boleh nak interact dengan populasi dia, jadi itu pun tak boleh lah. Okey, kemudian dah tanda semuanya, step number 4, kita lepaskan balik pada kawasan yang sama. Kemudian selepas satu jangka masa, after a period of time, second capture is done randomly and then we calculate the total number of animal captured in the second time. Kita rekodkan berapakah dalam tangkapan kedua tu, berapakah bilangan yang bertanda. Okey. So anak-anak, macam mana kita nak apply ini dalam konteks eksperimen. Okay. So katakanlah kita nak kaji kesan faktor keamatan cahaya terhadap populasi siput, terhadap populasi garden snail. Susah betul nak sebut, siput babi. So bila kita nak kaji kesan keamatan cahaya terhadap siput babi, populasi siput babi, kita akan pilih mungkin kita akan pilih at least 2 different area of study. Nombor 1, kita cari dekat kawasan kebun sekolah, school garden ke, science garden ke, dan yang kedua, kita cari dekat kawasan padang sekolah. Sebab kita nak tunjuk satu kawasan yang sedikit redup. Kawasan school garden kan selalu redup, kawasan padang dia punya light intensity tinggi. So saya ternampak kamu label kat situ. So tergelak tu. So macam mana kita nak dapatkan kesimpulan apakah kesan keamatan cahaya terhadap populasi siput babi atau kesan suhu terhadap populasi siput babi. So kita dah pilih 2 kawasan yang suhu yang berbeza. So kita gunakan kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula ni untuk determine population size of siput babi di padang dan di school garden. So saya nak tegaskan di sini, capture, mark, release, recapture ni adalah kaedah nak dapatkan responding variable. Tapi experimental design tu bergantung kepada apa yang kita faham pasal faktor abiosis, macam mana faktor abiosis mempengaruhi taburan populasi. For example tadi, saya patah balik kejap. Katalah kita nak tengok lichen. So gambar yang sebelah kanan ni gambar lichen ya. So kalau kita nak tengok faktor yang ni boleh draw tadi. Okay, so kita nak tengok kesan keamatan cahaya terhadap taburan populasi lichen ke, populasi lumut ke. Jadi
kita yang determine kita nak tengok lichen tu dekat mana in terms of keamatan cahaya. Mungkin kita tengok pada batang pokok yang sama tapi satu dari batang pokok yang menghadap matahari menaik, satu arah timur, satu lagi ke arah utara. So kita compare. Batang pokok yang menghadap utara dia punya berdasarkan kuadrat sampling, what is the population size? Batang pokok yang menghadap matahari menaik bahagian timur, what is the population size of lichen? From the number of population size, we can determine what is the effect of light intensity towards lichen's population size. So saya nak tegaskan sekali lagi kat sini, kuadrat sampling and also capture, mark, release, recapture technique are ways to obtain responding variable. Kita juga boleh, kita yang decide manipulated variable in terms of abiotic factors tu kita nak adjust macam mana. Tapi nak dapatkan population size, kita gunakan dua kaedah ini. So, kita tengok macam mana kita nak apply capture, mark, release, recapture ni. Okay. So, ini contoh yang pertama. Population size dekat situ saya dah bagi dia punya rumus iaitu P multiplied by Q divided by R, where P is number in the first catch, Q is number in the second catch, and R is number of marked animals in the second catch. So, sekarang ni kajian dia ialah dia nak estimate berapakah saiz populasi kutu kayu, wood lice. Dia singular wood louse. Saya pun baru tahu. Wood lice ni rupanya plural form. So tangkapan on the first day he catches and marks 32 wood lice, and then he return all the captured wood lice to the greenhouse. The next day Tom catches 20 more wood lice, and then he found that 8 of them are marked. So can you estimate the total number atau basically the population size of wood lice in the greenhouse? Okay, berapakah bilangan dia? So saya akan nampak macam ni lah. Okay. Oh, beza sangat ni. Ada yang dapat 80, ada yang dapat 92. Cuba tengok balik rumus tu. Okey. Saya nampak dah. Dia dah dapat hidayah dah. Okey, dapat 80 Okey, so okey. Ada yang pengiraan dia lain. Sekejap Okey, Iril pun dapat 80. Very good. 80. Betul tu Iril. Okey. Okey, so ada siapa lagi belum kira tak? Oh, belum. Ada lagi 2 orang belum kira. Okey. Kita tengok pada ni balik. So, bilangan tangkapan pertama ialah 32. Bilangan tangkapan kedua ialah 20. So, 32 kali 20 bahagi dengan 8. Alright. So, let's take a look at another one. Okay, jom kita tengok yang seterusnya pula.
Okay, seorang saintis dia nak estimate berapa bilangan lebah dalam satu sarang lebah. Pada hari Khamis, dia dapat tangkap 660 lebah, and on Friday he returns and locates 400 bees and notes how many were marked. So he estimated that there are 22,000 honeybees in the same beehive. So how many honeybees caught on Thursday were marked? Okay, how many honeybees caught on Thursday were marked? Oh, okay. I can see here. Okay, ada range jawapan yang berbeza ya. Okay, menarik, menarik. Rumusnya masih sama, cuma data yang dia nak tu lain sikit. Okay, alright. Okay, noted Iril. Oh, saya jawab apa? Submission Iril dulu. Okay, siapa yang belum dapat lagi ni? Oh, okay. Tengah kira lagi. Teruskan kira dulu, no worries. Okay, ada 5 lagi belum kira Tashmizan belum, Alif Hakimi, Emil, Alif Zuhairi. Oh, kalau saya tukar kepada student pace in case kamu nak tengok rumus tadi balik ya. Rumus sekarang kita dekat slide 18, kalau nak tengok rumus tadi dekat slide 17. Kot lah lupa nak refer balik ya. Okay. Okay, ada yang dah dapat. Okay, so the answer is 12. Okay, jawapan dia ialah 12. Okay, dia terus tulis ya. Okay, jawapan dia adalah 12 . So, kenapa 12? Sebab kita dah tahu uh, kita dah tahu data P, kita dah tahu data Q, tapi kita tak tahu data R, tapi kita tahu jumlah dia ialah 22,000 kan? Okay, so basically kita patah balik dan kita boleh cari balik lah R tu berapa. Okay,
So anak-anak, sekarang ni dah pukul 4.35, kita ada lagi 10 minit. Okay, saya summarize dulu basically apa yang kita dah discuss hari ni ya. Hari ni kita dah tengok population ekologi, bermula dengan kita tengok, kita dah reapply balik pengetahuan kita pasal abiotic components dalam ekosistem. Basically walaupun kita senaraikan banyak abiotic components dalam ekosistem, sebenarnya abiotic components tu adalah berbeza untuk plants dengan animals. Untuk animals ada 4 saja, iaitu suhu, tempat membiak, air dengan bekalan makanan. Tapi plants dia ada tambahan faktor light intensity, pH, mineral salt content, sebab ketiga-tiga ni mempengaruhi fotosintesis dan juga osmosis, transport of water. And then we also take a look at patterns of population distribution where it can be clumped, random or uniform based on the resources that are available in the habitat. Ada 3 population distribution, sama ada dia adalah kelompok, rawak atau sekata, berdasarkan kepada berapa taburan resources yang ada dalam sesuatu habitat. Dan last kali kita dah tengok hari ini ialah cara untuk menganggar saiz populasi organisma, sama ada menggunakan random sampling teknik secara kuadrat sampling atau capture mark release recapture teknik yang dia berbeza sebab apa? Sebab kalau kita nak estimate tumbuhan atau haiwan yang bergerak perlahan, kita guna kuadrat sampling. Kalau kita nak estimate organism yang bergerak, kita guna capture, mark, release, recapture teknik. Untuk kuadrat sampling, ada 3 perkara yang kita kena kira, frequency, density and percentage coverage atau coverage percentage. 3-3 ni kena hafal. Untuk bio, rumus yang kena hafal empat dalam population ecology ni ada 4. Tadi yang kita buat population size tu, frequency, density, coverage percentage. Lepas tu cara kira energy value dalam eksperimen yang dalam nutrition, tak silap saya, kita ada satu eksperimen kat situ, ada satu rumus yang kita hafal kat situ lah. So basically itu je lah rumus yang dalam bio, dan bio tak bagi rumus ya, macam apa? Macam maths atau fizik kot. Fizik ada rumus juga. Okay, so last kali kita tengok pada hari ini iaitu populations. Cara nak buat capture, mark, release, recapture teknik. Dia punya dan suka untuk saya ingatkan, sampling, kuadrat sampling teknik ni adalah digunakan untuk estimate responding variable. Saya juga melihat capture, mark, release, recapture ni adalah, dan kuadrat sampling teknik ni, dua-dua sampling teknik ni boleh jadi soalan kertas 3 untuk bio, sebab dia boleh buat aktiviti atau eksperimen ni secara simulasi. Maknanya instead of siput babi, mungkin dia tukar kepada pasta yang bentuk macam siput tu kan. So kita dia bagilah satu set radas yang konon-kononnya adalah habitat, dan kita boleh buat estimate population size dan sebagainya. Boleh buatlah sebab pada tahun 2016, masa tu memang dah ada ura-ura untuk paper 3 yang macam kamu akan hadapi ni lah, paper 3 untuk amali sains. So masa tu trial SBP memang ada paper, bukan trial SBP, sorry. Ujian akhir form 4, sebab SBP kan final year exam form 4 tu kan selaras kan. So final year exam form 4 tu memang ada paper 3 ujian amali, dan ujian amali dia salah satu tu adalah eksperimen yang ni, yang roti ni. So it is possible. Eksperimen ni possible untuk jadi paper 3. So anak-anak, kita ada 5 minit baki. Saya tak sempat nak masuk chapter 10 pada hari ini. Last kali ialah I would like to ask for your reflection for today. What do you think of today? Next week kita akan masuk chapter 10.
chapter 10 dengan chapter 11 ni dia banyak pengetahuan, banyak kena discuss pasal pengetahuan umum jugalah kan. Nanti kita tengok macam mana. Pasal human activities lah dan sebagainya lah. So dalam syllabus dulu, chapter 10 dan 11 ni dekat form 4. Sekarang tahun ni dia letak kat form 5. So what do you think of today's activity? Ada apa-apa masalah tak? Ada part yang saya perlu ulang tak? Yang last time tu sebab saya tengok kelas semalam lebih kepada isu nak hafal-hafal lah, Rhizophora lah, Bulguera, Avicennia tu nak hafal lah. Yang lain tu tak ada apa lah setakat ni. Setakat kamu punya respons. Untuk hari ni ada apa-apa tak? Okey ke? Senang ke? Susah ke? Okey ke? Cuma dia punya ni kita kena... Okey cikgu. Okey je. Okey. Kalau okey je tak apalah. Senang. Okey, nak kira. Okey, kira-kira tu adalah masalah. Senang nak dapat jawapan. Itulah kalau hafal dia punya rumus memang nak kena hafal lah. Memang senang nak ni lah. Okay. Oh yes, okay. Struggle dia lebih pada hafalan lah. So basically chapter 9 ni your struggle is hafalan lah. Okay. Okay. I take note of that. So saya mohon izin untuk kamu halalkan 4 minit berbaki ni sebab awal sikit kita habis hari ni. Boleh ke? Boleh? Boleh. Minta halal 4 minit. So thank you so much for coming today. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam cikgu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih See you cikgu. next week. Terima kasih cikgu. Sama-sama.